Okey. Kali ini saya nak cerita uh, pasal pentingnya talian neutral servis kepada uh, kestabilan voltage di bahagian rumah-rumah kita atau di bahagian pengguna. Jadi uh, kalau talian neutral di bahagian servis, terutama ni di bahagian pencawang ataupun di bahagian tiang-tiang di bahagian yang terdapat di jalan-jalan tu, kalau talian neutral kabel elektrik tu terputus, ini akan boleh menyebabkan peralatan pengguna atau di rumah-rumah kita akan menjadi rosak, Jadi saya akan terangkan lebih lanjut bagaimana kalau talian neutral ini tertanggal atau terputus, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada peralatan-peralatan elektrik di rumah-rumah kita. Jadi kita perhatikan tiang-tiang elektrik di jalan raya tu, dia ada sekurang-kurangnya 4 wire, kabel, iaitu kita panggil R, talian R, kabel Y dan kabel B, dan di bawah tu neutral. Neutral ni yang penting ni. Kalau neutral ni terputus atau tertanggal, dia boleh menyebabkan tidak kestabilan nilai voltage atau voltan. Jadi talian R, Y dan B tu selalu kita panggil sebagai live. Jadi yang masuk ke rumah kita, salah satu daripada 3 talian itu, talian live ini, R, Y ataupun B. Dan yang kedua ialah neutral. Dia ada 2 wire yang masuk ke bahagian rumah kita. Jadi live tu boleh jadi R, boleh jadi Y, boleh jadi B, talian B. Dan yang bawah tu ialah talian neutral. Itu mesti ada. Jadi ini adalah gambar rajah litar 3 fasa. Di bahagian kiri saya ni, ini adalah bekalan bekalan elektrik daripada pencawang, katakan. Dan voltage antara line ke line tu 415 volt, line ke line. Kalau line ke neutral kita panggil voltan fasa, phase voltage. Dia adalah bernilai 240 volt. Kalau line pada line, voltage dia 415. Jadi yang masuk ke rumah kita adalah antara 2 wire live dengan neutral. Ni mungkin rumah kita 5 ohm, itu adalah impedans peralatan elektrik yang ada di rumah kita. Dan di rumah jiran kita mungkin ada 2 ohm, dan lagi rumah yang lain mungkin ada 10 ohm, macam tu. Jadi kalau ada talian neutral, makna dia voltage pada titik neutral bekalan dengan pada beban pada peralatan elektrik kita, dia adalah kosong, makna dia sama voltage. Kalau di sini voltage dia kosong, jadi di sini titik star di sini atau bintang di sini juga adalah kosong, sebab dia bersambung terus. Dia bersambung terus. Jadi kalau kita kirakan voltan fasa, setiap antara R dengan neutral, setiap bekalan tu EY, EB, semuanya 240 volt. 240 volt. Jadi macam mana kita dapat 240 volt tu? Ialah daripada line voltage, line pada line ialah 415 bagi dengan square root 3 tadi. Jadi kita dapat 240 volt, voltan fasa. Jadi yang masuk ke rumah kita, nilai voltannya 240. Itu standard ataupun 230. Jadi voltan fasa R tu kita ambil sebagai reference 0 darjah. Jadi kalau kita nak kira voltage pada beban kita, pada rumah kita, ya VR ataupun VRN,
sebab VN tadi adalah kosong, voltan di talian neutral itu adalah 0 volt. Jadi kita dapat VRN adalah ER tolak VN. 240 adalah voltage bekalan ER tadi, tolakkan dengan 0 volt, jadi kita dapat 240, sebab nilai ni kosong. Jadi voltage pada beban di rumah kita 240 volt, itu adalah voltage normal. Ini kalau ada talian neutral, ada talian neutral. Begitu juga kita nak kira rumah jiran kita, fasa Y, voltage di rumah dia juga kita dapat 240 volt juga, sebab VN adalah kosong. Jadi voltage pada rumah jiran kita, rumah kita semua dapat voltage normal, normal voltage 240 volt. Ini kalau ada talian neutral. Begitu juga untuk fasa B pun sama, rumah jiran kita yang lain 240 volt. Okey, jadi semua voltage pada rumah-rumah kediaman itu disebabkan ada talian neutral ni, dia dapat menstabilkan voltage semua 240 volt. Tapi kalau tidak ada talian, kalau talian neutral itu tertanggal macam ni, jadi kosong kat situ, talian neutral tak ada, apa berlaku? Jadi voltage di sini tidak lagi sama dengan voltage pada titik bintang pada beban. Jadi kita boleh kira VN yang baru, kalau talian neutral tak ada. Ini adalah formula untuk VN, kita kira pengiraan untuk voltage neutral. Jadi kita masukkan nilai-nilai itu, ER, ZR itu adalah galangan ataupun rintangan. Jadi hasilnya kita dapat voltage VN sekarang bukan lagi kosong, tapi 108.17 volt. Jadi voltage dia bukan lagi 0 volt sebab talian neutral itu telah tertanggal, telah terputus. Jadi bila kita kira VR sekarang di rumah kita, katakan VR, voltage pada rumah kita sekarang dah jadi ER tolak VN. Jadi VN nilai ni yang kita dapat tadi kita masukkan, jadi kita dapat 289.3 volt. Jadi 289 ni lebih daripada voltage normal yang patutnya kita terima untuk alat-alat elektrik kita ialah 240 volt. Tapi sekarang dah lebih 289 volt, yang lebih tinggi. Ini boleh merosakkan peralatan elektrik di rumah kita. Tapi di rumah jiran kita kemungkinan pula dia jadi rendah, BY. Bila kita kira kita dapat 137 volt. Jadi dia rendah daripada voltan normal. Jadi kalau dia lebih rendah, dia tak merosakkan alat, tapi dia boleh menjejaskan performa alat. Dia boleh perlahankan motor, boleh malapkan lampu, sebab kuasa dia dah berkurang. Sebab voltage dia kurang, jadi kuasa dia berkurang. Lagi satu, yang BB di rumah jiran kita yang lain, mungkin dia akan dapat lebih besar pula. BBN dah jadi 324 volt. Ini jauh lebih besar daripada 240 volt. Jadi ini akan menyebabkan peralatan elektrik di rumah itu akan meletup dan rosak. Inilah keburukan hasil kalau tertanggalnya kabel neutral, talian neutral tertanggal ataupun terputus di bahagian pencawang. Dia akan menyebabkan kerosakan peralatan elektrik di rumah-rumah kediaman. Tetapi kalau di dalam rumah kita sendiri, kalau kita tidak tersambung talian neutral, dia tak ada masalah. Ini untuk talian neutral yang terputus di bahagian substation, bahagian pencawang ataupun di bahagian talian di tiang-tiang di jalan-jalan tu. Tapi kalau di rumah kita, kalau kita tak sambung neutral, tak ada masalah. Tinggal lagi dia tak, peralatan kita tak menyala ataupun tak berpusing, motor tidak berpusing, tidak hidup. Jadi itulah penerangan sedikit tentang kenapa talian neutral itu sangat penting untuk menstabilkan voltage supaya tidak dia jadi terlampau besar ataupun kurang daripada voltage normal. Sekian.